Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai sebab kita sentiasa berada dalam fasa shadow ban, dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Ya, cari Telegram saya Regi Jesse Rita Udin dan share kepada rakan-rakan anda semua. Maaf sebab live lambat, saya kurang sihat lah. Okay. Baik, saya terbaca satu laporan dari Malaysia Kini. Sebenarnya benda tu mula-mula dibawa kepada perhatian saya, dan kemudian apabila saya menelitinya, ianya sebenarnya adalah laporan kata-kata daripada pegawai JCOM yang bercerita berkenaan dengan langkah Dubai yang kononnya sedang berlaku melibatkan pemimpin-pemimpin belah pembangkang PAS, Bersatu dan sebagainya. Dan mungkin ada MP-MP lain kot. Saya sebab Laskar Cyber sebelum ni memutar cerita ni di media sosial. Dan kemudian dikatakan ada satu tokoh veteran bergelar Tun. Secara halus mereka sedang merujuk kepada Tun Mahathir lah. Okey. Dan bila saya baca laporan berkenaan dengan langkah Dubai ini yang kononnya adalah satu perancangan untuk menumbangkan kerajaan, kononnya ada bantuan asing dan sebagainya. Ada dia sebut bantuan asing. Saya lihat perkataan-perkataan seperti dikatakan, mereka dapat khabar, dikabarkan, dikatakan. Dan atas dakwaan-dakwaan dikatakan, dikabarkan dan sebagainya, JCOM mendesak Perdana Menteri untuk bertindak tegas dan berkata ini adalah pengkhianatan, treason ya, untuk cuba merampas kerajaan, menumbangkan kerajaan yang di-Pertuan Agong. Okey, pertama ya, selepas PRU 14, ada pihak berkait dengan Amerika Syarikat yang telah secara terbuka mendedahkan penglibatan mereka dalam membantu pembangkang pada ketika itu, iaitu Pakatan Harapan, untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Kalau ikut logik pegawai JCOM ni, PH ni memang pengkhianat besar negara. Itu pertama. Kedua, awak cerita dikatakan, dikhabarkan, di ini, di itu, kemudian cerita nak suruh Perdana Menteri ambil tindakan tegas. Perdana Menteri yang merupakan pengerusi Pakatan Harapan yang telah mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak berkait dengan pihak politik di Amerika Syarikat untuk menumbangkan kerajaan Barisan Nasional terdahulu. Tak ada. Mereka tak ada ni. Ketiga, tidak menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang maupun perlembagaan persekutuan di negara ini untuk mana-mana ahli politik, mana-mana pemimpin, mana-mana ahli parlimen untuk duduk dan berbincang atau bertemu dan berbincang berkenaan dengan pertukaran kerajaan ataupun status sokongan terhadap Perdana Menteri, nak teruskan sokong atau tidak. Tidak ada sebarang kesalahan. Malah perlembagaan persekutuan memberi kuasa kepada semua ahli parlimen untuk pada bila-bila masa secara sukarela, tanpa paksa, untuk menentukan status sokongan mereka terhadap Perdana Menteri. Ianya boleh berubah. Dan pemimpin-pemimpin politik boleh berbincang sebab mereka pemimpin. Ya. Kalau tidak boleh berbincang, ini sudah bertukar menjadi negara diktator dan perlembagaan persekutuan perlu dipindah secepat mungkin. Keempat ya, Anwar sebelum ini selama hampir 20 tahun atau lebih menjadi penghasut nombor satu kepada rakyat untuk menumbangkan atau cuba menumbangkan kerajaan-kerajaan YDPA terdahulu, termasuk mengadakan pelbagai sidang media dengan mendakwa dia ada majoriti untuk tumbangkan kerajaan. Dan kalau anda fikir, bila Anwar membuat sidang media itu,
Contohnya masa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pada 2018, Anwar buat sidang media, I have formidable majority. Kalau Anwar mengaku ada majority, semestinya ya, Anwar ataupun kalau sebelum PH menjadi kerajaan, anda lihat sebelum Anwar ada buat press conference, I have the numbers. Kalau Anwar dakwa dalam press conference masa Barisan Nasional memerintah dulu bahawa dia ada majority, maknanya Anwar telah mendapat bantuan MP-MP yang berada di dalam kerajaan atau Barisan Nasional. Maknanya Anwar atau kem dia atau orang-orang dia ada bertemu, berbincang nak tubuhkan kerajaan baru, nak runtuhkan kerajaan YDP terdahulu. Malah Anwar pernah menghasut rakyat secara terus untuk merusuh ala Arab Spring. Iaitu Arab Spring ni pertumpahan darah berlaku. So hari ini dalam keadaan terdesak, mereka cerita ni atas sangkaan, atas syak, dan kemudian cuba takut-takutkan pembangkang, minta Anwar bertindak tegas. Tidak ada undang-undang yang sebenarnya menghalang perkara ni, andai kata wujud sekalipun. Itu kalau saya baca laporan sekadar andaian. Kemudian pegawai JKOM sampai perlu beritahu, percayalah, saya ni dalam kedudukan saya ni, saya dapat banyak sumber dan sebagainya. Itu menjadi asas kepada satu artikel di media depa. Kemudian ada desakan untuk PM ambil tindakan. Tindakan apa? Kalau diambil sebarang tindakan, ini dah jadi negara diktator. Dan yang akhir sekali, semua ni berlaku dalam pada wujud desas-desus Anwar sudah hilang majoriti. Nah, Anwar boleh minta apa jua sekalipun tindakan siasatan dilakukan or whatever. Tapi bila hilang majoriti, bila ada cukup ahli parlimen mengesahkan secara umum bahawa Anwar hilang majoriti, secara berperlembagaan Anwar perlu letak jawatan. Ya. So dalam keadaan terdesak ni, saya lihat pembangkang tak cerita apa-apa pasal langkah Dubai ni. Pembangkang tak cerita, Hadi Awang tak cerita, Tun Mahathir tak cerita, tak ada siapa cerita. Tetapi belah-belah mereka hari demi hari duk cerita, sama ada menakut-nakutkan MP untuk jangan tarik sokongan terhadap Anwar, ataupun mengeluarkan cerita-cerita seperti langkah Dubai. Nampak sangat mereka cemas. Tapi bila 5 MP bersatu alih sokongan kepada Anwar, itu semuanya halal. Anwar tidak minta diadakan tindakan tegas, dilakukan siasatan dan sebagainya, sebab itu dihalalkan. So nampaknya dalam demokrasi Anwar ni, perlembagaan ini ditafsir ikut suka hati. Kalau anda sokong kerajaan atau ubah sokongan terhadap kerajaan, daripada tak sokong menjadi sokong, dia baca perlembagaan sebagai halal. Benda tu halal. Kalau pembangkang dia pergi bincang nak tukar sokongan, nak tarik sokongan terhadap kerajaan, dia bincang ini pengkhianatan. Setahu saya baca perlembagaan, dia tidak ada dua versi. Babak sokong Perdana Menteri ni jelas termaktub. Perlembagaan buta pati. Dia hanya lihat MP tu sokong ke tak sokong. Tak ada cerita kalau pembangkang sokong, ianya sokong kerajaan, ianya halal. Kalau kerajaan sokong pembangkang, ianya jadi pengkhianatan. Tak ada pun. Saya tak tahulah perlembagaan mana yang Anwar atau JKOM ni rujuk. Ya. So bila bersatu boleh, itu semuanya halal. Tapi bila MP kerajaan nak sokong pembangkang, itu semuanya haram, sebab mereka khianat, mereka nak runtuhkan kerajaan pimpinan YDPA. Nampaknya perlembagaan depa ni ada versi, ada perkara baru yang tidak, kita semua tak nampak, depa je nampak lah. Depa je nampak, kita tak nampak. So kalau nak ikut perlembagaan, kalau nak ikut sistem demokrasi, sistem raja berperlembagaan, ikut betul, jangan tipu rakyat. Kalau tak nak ikut, pindah perlembagaan, tukar ianya kepada satu perlembagaan yang menggambarkan negara ini mengalami diktatorship, negara diktator dengan Anwar Ibrahim sebagai diktator. Kalau tidak, jangan buat
rencana, artikel dan sebagainya, dengan memberi maklumat palsu seolah-olah apa yang dilakukan oleh MP-MP seandai kata ada. MP-MP pembangkang, mereka bincang berkenaan dengan kerajaan, nak sokong ke tidak Anwar ni, anda label sebagai pengkhianatan. Jangan perdaya rakyat. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana MP atau pemimpin apabila bertemu dan berbincang sekiranya perlu sokong atau tarik sokongan terhadap kerajaan. Ya. So, anda sebenarnya bila keluar kenyataan-kenyataan seperti ini, anda menunjukkan tahap kecemasan luar biasa. Anda sebenarnya secara tidak langsung telah mengaku bahawa kerajaan anda tidak stabil. Sebab anda cemas. Kalau anda ada majoriti 2/3, buat apa cemas? Buat apa buat kenyataan semua ni? Relax lah. Dan dalam kenyataan pegawai JCOM seperti mana yang dibawa oleh Malaysia kini, dikatakan langkah Dubai ni adalah bagi perancangan untuk kerajaan baru selepas awal tahun depan. Jadi adakah pegawai JCOM tu mengaku bahawa kerajaan akan bertukar selepas Isnin ni? Fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.